Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta seminar penyelidikan kami yang bertemakan penyelidikan pembangkit kecemerlangan koperasi pada hari ini. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kami telah membentangkan 8 kertas kerja di mana ia merangkumi kertas kerja yang disediakan oleh 4 pihak universiti dan 4 lagi adalah daripada pendidikan dalaman oleh IKM. Saya ingin menarik perhatian semua bahawa pendidikan ini adalah sesuatu yang amat diperlukan apabila kita menghadapi sebarang cabaran ataupun apabila kita hendak membangunkan koperasi kita ke satu tahap yang lebih tinggi. Pendidikan akan dapat membantu kita mencari idea-idea baru dan serta untuk mengetahui sebarang kekangan yang terlibat apabila kita memikirkan mengenai meningkatkan perniagaan kita. Olehnya demikian, saya menyeru bahawa para kooperator terutamanya harus terlibat di dalam sesi seminar pendidikan ini kerana ia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan terutamanya ahli lembaga koperasi untuk membuat keputusan. Ini amat mustahak oleh kerana koperasi ini amat berpotensi sekali untuk menjadi pembangkit kepada pembangunan ekonomi. Hanya buat masa yang lalu kita terlalu melihat kepada perkara-perkara yang biasa dan tidak memberi fokus kepada perkara-perkara yang baru. Saya pasti bahawa pengalaman kita pada pandemik COVID-19 ini telah mengubah cara kita berfikir, telah mengubah cara kita melaksanakan tugasan kita. Kami di AIKM tidak terkecuali. Contohnya pada awal tahun 2020 apabila kita menghadapi masalah pandemik ini, kita secara mengejut telah tidak dapat beroperasi. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teknologi dan adanya aplikasi-aplikasi tertentu, kita dapat balik beroperasi dengan begitu cepat sekali. Pandemik pada bulan 3, tetapi kita telah memulakan interaksi bersama anggota-anggota koperasi melalui online, bermula dengan bicara-bicara ilmu di dalam FB Live dan seterusnya melalui interaksi secara bersasar melalui Zoom dan juga Google Meet. Jadi bermakna dalam masa 4 bulan itu kita masih lagi dapat meneruskan tugasan kita dan dapat berinteraksi dengan koperasi. Ini juga amat mustahak oleh kerana interaksi ini telah memberikan kita input-input mengenai keadaan-keadaan yang dihadapi oleh koperasi dan sudah tentu di antara koperasi yang amat terjejas oleh pandemik ini adalah koperasi-koperasi yang terlibat dengan industri pelangsungan. Dan alhamdulillah dari itu kita mendapat tahu akan keperluan yang mustahak pada mereka dan kita telah membantu setakat ini 26 koperasi di dalam membina website sendiri. Oleh kerana cara kita perlu meneruskan memasar produk-produk kita, tetapi caranya mungkin berlainan. Jadi itulah satu-satunya pengalaman yang kita hadapi dari pandemik ini. Saya selalu berfikir janganlah kita menganggapkan bahawa pandemik ini sebagai sesuatu yang negatif. Jadi janganlah kita anggapkan pandemik ini telah menghentikan sebarang aktiviti. Tidak sama sekali. Berbalik kepada penyelidikan, kita semasa pandemik itu juga menjalankan beberapa penyelidikan. Di antara yang kami buat adalah penyelidikan mengenai kesan pandemik terhadap koperasi-koperasi wanita. Di samping itu juga kita membuat penyelidikan mengenai pendapat dan juga bagaimana koperasi-koperasi menangani masalah pandemik ini dan meneruskan perniagaan mereka. Jadi saya juga menjemput para kooperator
untuk memaklumkan kepada kami sebarang permasalahan yang dihadapi oleh koperasi tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita boleh sama-sama menggemblengkan tenaga untuk menjalankan penyelidikan yang lebih applied, lebih bersasar. Kerana penyelidikan ni kalau kita ambil, dia ada dua jenis. Dia ada yang jangka panjang, di mana ia boleh makan masa lebih daripada 2 tahun kadang-kala. Dan ada juga penyelidikan yang berasaskan kepada kajian kes yang boleh dilaksanakan dengan dalam satu jangka masa yang pendek. Dan saya rasa dalam keadaan kita sekarang, kita perlu melebihkan lagi applied research, dan supaya penemuan-penemuannya dapat kita kongsikan dengan secepat mungkin. Jadi itulah harapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memaklumkan kepada kami supaya dapat kami melaksanakan pendidikan yang lebih bersesuaian dengan kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Di samping itu juga saya menyarankan kepada pusat pendidikan kami supaya menggunakan pendekatan baru di dalam melaksanakan tugasan mereka. Yang keduanya yang mustahak adalah sebarang kajian yang kita laksanakan dan penemuan yang kita dapat, kita perlu mewawarkan, dan sekira boleh kita boleh mendalami lagi certain aspek di dalam kajian yang kita laksanakan, pendidikan yang kita laksanakan itu. Dengan itu kita akan lebih kelihatan berfokus dan juga mendalami sesuatu isu itu dengan lebih mudah. Mungkinlah ini ada satu cabaran yang besar bagi unit pendidikan kami di IKM. Tetapi seperti biasanya, pendidikan yang dijalankan oleh IKM, kita melibatkan semua tenaga pengajar kami. Jadi saya rasa dari segi manpower dan resourcesnya boleh kita uruskan. Kalau kajian itu tidak makan masa yang lama, mungkin dalam setahun seorang pegawai boleh terlibat dalam 2 ataupun 3 kajian dan pendidikan. Jadi inilah hala tuju baru yang saya harap kami dapat laksanakan. Saya nak berkongsikan dari segi sejarah. Dari tahun 2011 ke tahun 2020, sebenarnya IKM telah menerbitkan 116 kertas kerja pendidikan dan telah dibentangkan bukan saja di peringkat negara ini, tetapi juga kita telah membuat pembentangan di negara-negara luar seperti di Timur Tengah, di Eropah, apabila kita terlibat dengan program-program International Cooperative Alliance. Jadi pendidikan kita ini juga telah menerima menerima pengiktirafan daripada badan-badan koperasi luar negara. Ini adalah satu perkara yang kita telah laksanakan dalam 10 tahun yang lalu dan mungkin sebelum itu, tetapi tidak diwawarkan. Jadi bagi anggota-anggota koperasi, kooperator, sebenarnya kita telah melakukan banyak. Hanya mungkin kita tidak mewawarkannya. Tapi sekarang sudahlah sampai masanya untuk IKM menjadi lebih terbuka, dan bila kita kata terbuka itu kenalah dua hala. Bukan saja kami di sini untuk mewawarkan, tapi tuan-tuan dan puan-puan kooperator boleh memohon kepada kami, boleh membawa berbincang kepada kami. Saya rasa dalam penyelidikan ia melibatkan bukan saja penyelidik tetapi responden, dan di dalam hal ini kebanyakan responden sebenarnya adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pasal penyelidikan ini adalah untuk mencari jalan penyelesaian di dalam sesuatu masalah. Kalau ikut teorinya, kena ada tesisnya, kena ada teorinya dahulu, lepas tu membuat tesisnya, dan juga membuat penyelidikan ini akan memberikan kita penemuan-penemuan yang boleh dipraktiskan dan boleh dilaksanakan. Amat mustahak bahawa output penyelidikan yang telah kami lakukan dahulu, kita telah banyak menulis dalam Malaysian Journal of Cooperative Studies. Ini mungkin berita ilmuwan di mana kadang-kadang kooperator pun saya rasa tidak membacanya. Tetapi bagi tahun ini kita hendak menambahkan lebih banyak di dalam monograf penyelidikan.
di mana ia lebih mesra untuk dibaca oleh kooperator-kooperator sekalian. Di samping itu, kita juga membuat laporan penyelidikan dan kajian kes penyelesaian masalah. Ini memang dilakukan di setiap pusat dan sektor, dan saya harap inilah di mana koperasi-koperasi boleh berkongsi dengan kami, dan kita juga boleh mendapat orang kata pengalaman kepada tuan-tuan dan melihat sama ada ia adalah bersesuaian ataupun tidak. Jadi itulah mustahaknya seminar penyelidikan ini, dan saya amat berterima kasih walaupun kita berinteraksi hari ini secara maya, tetapi sudah pasti apa ilmu yang dikongsikan itu boleh memberi manfaat kepada kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya meresmikan majlis penutupan seminar penyelidikan yang bertemakan penyelidikan pembangkit kecemerlangan koperasi. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum.